Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Fakulti Farmasi ingin membentangkan hasil kajian kami untuk subjek CPU 552. Kami daripada kumpulan 4 daripada kelas D diberi tajuk Teori Materialisme Barat dan kesannya terhadap manusia masa kini. Untuk pengetahuan anda semua, pada era globalisasi ini, dapat kita perhatikan bahawa zaman sekarang merupakan zaman yang sangat mencabar, terutamanya bagi umat Islam. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat banyak fahaman yang telah wujud dan mula menular dalam masyarakat Islam masa kini. Hal ini sangatlah membimbangkan dan merusingkan kerana fahaman-fahaman ini boleh memesongkan akidah umat Islam kerana ajarannya yang bertentangan dengan Islam. Salah satu daripada fahaman tersebut termasuklah fahaman materialisme yang menjadi topik kami pada hari ini. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi materialisme yang terbahagi kepada dua, iaitu teori materialisme asal dan teori materialisme moden. Teori materialisme barat ini telah wujud sejak kurun ke-16 dan telah dipelopori oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx, beliau hanya percaya kepada perkara-perkara yang dapat dilihat secara fizikal sahaja atau boleh dibuktikan melalui kajian saintifik. Sebagai contoh, beliau masih mempercayai kewujudan oksigen. Hal ini kerana oksigen di atmosfera bumi dapat dibuktikan melalui kajian saintifik walaupun ianya tidak dapat dilihat melalui mata kasar. Di sini dapat kita simpulkan bahawa materialisme merupakan satu fahaman yang hanya percaya kepada perkara-perkara yang boleh dilihat sekaligus menolak kewujudan perkara-perkara ghaib. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam kerana umat Islam wajib yakin dan percaya dengan kewujudan perkara-perkara ghaib seperti kewujudan Allah, syurga, neraka, dosa, pahala, roh dan jin. Dalam pada itu, menurut Islam, teori materialisme pada zaman sekarang merujuk kepada satu gaya hidup yang menjadikan kebendaan sebagai satu keutamaan sehingga seseorang itu lalai dan lupa dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba dan khalifah yang sepatutnya memakmurkan bumi. Hal ini jelas menunjukkan kebergantungan seseorang selain kepada Allah, iaitu kepada nilai kebendaan untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Di sini dapat kita simpulkan bahawa materialisme ialah satu fahaman yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam sehingga boleh memesongkan akidah seseorang sekiranya tidak dibendung secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan dalam sejarah materialisme. Kembangan materialisme telah wujud pada zaman Yunani lagi. Ahli falsafah pertama Yunani yang mengembangkan materialisme ialah Demokritus dari Abdera. Materialisme yang dikembang dan dianuti oleh ahli falsafah Yunani ini kemudiannya telah mempengaruhi perkembangan falsafah dan tamadun barat. Ahli falsafah barat yang pertama menganut materialisme ialah Thomas Hobbes. Pada abad ke-18 dan 19 Masihi ini, materialisme memasuki fasa yang lebih radikal, bahkan mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu, sains dan tamadun barat moden. Pada masa yang sama, telah lahir teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Robert Darwin yang telah mempengaruhi beberapa pemikiran falsafah barat. Antaranya ialah teori evolusi Darwin yang telah mengajarkan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai proses alamiah, berevolusi dan berkembang dengan sangat sederhana menjadi beberapa jenis makhluk baru yang kompleks. Makhluk baru ini berevolusi dan menjadi beberapa jenis baru yang bertambah kompleks lagi
dan kemudian dalam jangka waktu beratus-ratus tahun terjadi jenis-jenis makhluk yang paling kompleks seperti kera dan akhirnya menjadi manusia. Darwin sendiri juga telah menyifatkan dirinya sebagai seorang agnostik, iaitu menafikan adanya wahyu ilahi dan kewujudan Tuhan. Namun begitu, kemajuan aliran ini telah mendapat tentangan yang keras dan hebat dari ulama kesemua agama, terutamanya ulama barat, kerana konsep yang dibawanya ialah etis, bukannya materialism, kerana ia tidak mempercayai bahawa Tuhan yang menciptakan alam ini termasuklah penciptaan manusia itu sendiri. Itu saja daripada saya berkenaan dengan sejarah materialism. Sekian, terima kasih. Ciri-ciri materialism adalah fahaman materialism ialah segala yang ada dan wujud berasal hanya daripada sifat material. Mereka tidak yakin dengan kewujudan alam gaib seperti kewujudan jin, kewujudan syurga, kewujudan neraka, alam akhirat. Mereka tidak percaya dengan semua itu. Mereka hanya percaya dengan perkara yang boleh dibuktikan dengan kajian saintifik seperti kita menghirup oksigen, dan perkara itu boleh diuji dengan eksperimen saintifik. Oleh sebab itu mereka menerima kewujudan oksigen tersebut walaupun ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Panca indera seperti penglihatan, pendengaran hanyalah sebagai satu-satunya alat untuk mereka menuntut ilmu. Ilmu pula sebagai pengganti untuk agama dalam penentuan hukum, kerana mereka awal-awal lagi sudah menolak kewujudan Tuhan. Jadi mana mungkin mereka menerima unsur agama dalam kehidupan. Oleh itu mereka menolak habis-habisan unsur agama, dan mereka hanya bergantung semata-mata kepada ilmu sahaja. Selain itu, fahaman materialism juga menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai pencorak akhlak dalam kehidupan mereka. Democritus adalah salah seorang daripada ahli falsafah materialism. Beliau hidup pada kurun 460 sebelum Masihi sehingga 360 sebelum Masihi. Lahir di Abdera di pesisir Thrace, Yunani Utara. Beliau dikenali sebagai laughing philosopher. Ini disebabkan oleh keanehannya yang merasakan permasalahan manusia itu lucu, dan beliau percaya bahawa ketawa itu mampu membuatkan lelaki bijak. Ini adalah fakta yang aneh tentang beliau. Beliau terkenal dengan perkembangan pemikiran tentang atom, sesuatu yang begitu kecil sampai mata kita tidak dapat melihatnya. Beliau terkenal dengan penulisannya mengenai ilmu alam, astronomi, matematik, sastra, epistemologi dan etika. Beliau juga dianggap sebagai bapa materialism. Ahli falsafah materialism yang seterusnya ialah Ludwig Andreas Feuerbach. Beliau hidup pada tahun 1804 sehingga 1872. Lahir di Bavaria, Jerman. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh Hegel, iaitu pemikiran Yudaisme. Yudaisme ialah agama yang bertanggungjawab atas konsep Tuhan dan menyelesaikan kekeliruan. Antara karya yang ditulis oleh beliau adalah Thoughts on Death, Immortality dan The Essence of Christianity.
kesan baik ialah kita akan berasa lebih selesa. Apabila kita punya wang yang lebih daripada cukup, kita dapat membeli barang mewah daripada pelbagai kategori. Jadi secara tidak langsung dapat meningkatkan tahap kesenangan hidup kita. Sebagai contoh, bayangkan kita di kedai dan ingin membeli sofa yang baru. Kita ada banyak pilihan dan selalunya yang mahal tu lebih selesa. Jadi dalam hal ini, orang yang materialistik dapat membeli sofa yang mahal tersebut dengan mudah. Kedua, berasa lebih baik dalam jangka masa yang singkat. Hal ini demikian kerana orang yang materialistik cenderung untuk berasa gembira apabila mereka membeli barang. Tapi kegembiraan itu hanya dalam masa yang singkat. Ketiga, mendapat penghormatan daripada masyarakat. Sebenarnya, tanpa kita sedar, masyarakat kita pada hari ini kebanyakannya mempunyai sikap materialistik. Dan mereka sentiasa inginkan mendapat barang paling terkini untuk menunjuk kepada kenalan rapat atau ahli keluarga. Keempat, kita akan dapat insurans kesihatan lebih baik. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan hubungan antara tahap kesihatan dan jumlah harta adalah selari. Perkara ini ada logiknya kerana apabila kita punya wang yang lebih banyak, kita akan mendapatkan rawatan perubatan yang lebih baik. Kelima, kita akan lebih memotivasi untuk melakukan kerja kita. Hal ini demikian kerana kita mengetahui yang kebahagiaan kita itu bergantung kepada kemewahan. Jadi kita lebih bersemangat untuk bekerja dan mengumpul wang. Seterusnya, kesan buruknya ialah pertama, kita tidak dapat membeli kebahagiaan. Ya, memang kita dapat membeli barang baru yang paling terkini, paling best, tapi perkara itu hanya memberi kita kebahagiaan dalam jangka masa yang singkat. Benda itu tidak dapat memberi kita kebahagiaan yang sebenar ataupun kebahagiaan dalam jangka masa yang panjang. Kedua, orang ramai lebih memilih menunjuk daripada menghasilkan perkara yang mempunyai erti. Contohnya, kita bekerja, gaji kita 6 angka, tapi pekerjaan kita itu tak dapat memberi manfaat pun kepada orang ramai. Ketiga, kita akan menjadi tidak bahagia apabila kita kehilangan barang. Contohnya, apabila kita beli jam baru yang mahal, kita mesti nak pakai jam tu sepanjang masa, sepanjang hari. Tapi bila jam tu hilang, kita rasa tidak gembira. Keempat, materialisme akan menyebabkan kita membeli lebih banyak barang. Ini supaya kita dapat maintainkan kita punya tahap kepuasan diri tu. Sebab kita punya tahap kepuasan diri tu bergantung kepada tahap pembelian kita. Kelima, kita mungkin menjadi target iri hati orang ramai. Sebab bila kita selalu beli barang baru dan menunjuk kepada orang ramai, mungkin ada orang yang hendak menjatuhkan kita kerana mereka cemburu dengan apa yang kita ada. Kita tak tahu. Sekian, terima kasih. Sekarang ini apa pula pandangan Islam terhadap materialisme? Setelah dijelaskan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, jelas sekali bahawa fahaman materialisme menolak sepenuhnya ajaran Islam. Hal ini kerana mereka menolak dan tidak percaya kepada alam gaib dan juga perkara-perkara yang tidak dapat dilihat ataupun dibuktikan oleh panca indera. Bagi fahaman materialisme, mereka percaya perkara yang benar-benar wujud adalah melalui dunia realiti sahaja seperti kebendaan dan harta yang dapat dilihat dan juga dirasa dan juga didengar. Tetapi dalam Islam, kita haruslah berpegang erat ataupun beriman dengan alam gaib. Walaupun kita tak nampak, tapi kita kena beriman dan berpegang teguh kepadanya. Seterusnya, Islam juga berpendapat bahawa materialisme hanyalah nikmat di dunia sahaja. Dalam Islam, kenikmatan dapat dirasai oleh kedua-duanya, iaitu di dunia dan juga akhirat. Hal ini kerana tindakan dan perbuatan seorang Muslim adalah seimbang antara dunia dan juga akhirat. Bagi fahaman ini juga, kemuliaan terletak kepada berapa banyak harta benda yang mereka ada. Semakin banyak harta benda yang mereka ada, semakin mulia kedudukan mereka. Akan tetapi di dalam Islam, kemuliaan seseorang tidaklah terletak berapa banyak harta benda yang korang ada. Menurut Imam Syafi'i, kemuliaan terletak kepada 3 perkara. Yang pertama, mereka dapat menyembunyikan kekayaannya. Yang kedua pula, mereka dapat menyembunyikan kemarahannya. Yang ketiga, mereka dapat menyembunyikan kesusahan dan kesulitan yang mereka hadapi.
Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa fikiran materialisme ini hanyalah lebihkan kepada kebendaan sahaja. Mereka juga mempunyai fikiran bahawa kalau seseorang itu tidak mempunyai harta benda, maka mereka tidak mempunyai apa-apa. Kesan daripada mempunyai fikiran materialisme, orang-orang seperti ini tidak akan menghargai perkara-perkara yang sama pentingnya seperti harta benda. Sebagai contoh, kesabaran, ketakwaan, kebahagiaan, pengorbanan dan banyak lagi. Selain itu juga, fahaman materialisme ini tidak percaya bahawa Allah itu wujud ataupun perkara-perkara gaib yang sepatutnya orang Islam percaya. Hidup mereka hanyalah penuh dengan kebendaan dan kepentingan diri masing-masing sahaja, padahal ada banyak lagi benda yang boleh mereka fikirkan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton video ini. Stay safe, stay at home, jangan lupa pakai mask tengah musim COVID ni. Assalamualaikum. Bye-bye.